Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat berjumpa kembali kepada pelajar sekalian. Semoga anda sihat dan terus berada di rumah untuk belajar sejarah tingkatan 5. Dan pada kali ini, kita masih lagi dalam bab yang keempat. Baiklah pelajar sekalian, kalau episod yang lalu, kita melihat tajuk yang pertama, iaitu Malayan Union. Malayan Union. Dan pada kali ini, kita akan meneruskan tajuk yang kedua, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Muka suratnya pada muka surat 102. 102. Jadi diharapkan pelajar-pelajar ada bersama dengan buku teks masing-masing. Di samping seperti biasa, nota dan alat-alat tulis untuk mencatat fakta-fakta dan isi-isi penting pembelajaran nanti. Baiklah, pelajar sekalian, tajuk yang kedua ini sebenarnya telah pun keluar dalam SPM pada tahun 2012. Walau bagaimanapun, oleh kerana soalan ini berkenaan dengan tajuk ini sudah pun lama tidak keluar, jadi cikgu melihat tajuk ini merupakan satu tajuk yang sangat penting selepas tajuk yang pertama Malayan Union pada episod yang lalu telah cikgu sentuh dengan panjang lebar. Jadi, untuk tajuk pada kali ini, Persekutuan Tanah Melayu merupakan tajuk yang diberikan penekanan yang sangat penting. Sebenarnya tajuk ini yang meliputi 9 muka surat sahaja, daripada muka surat 102 hinggalah muka surat 111. Kerana muka surat 111 ini, kita telah pun melihat tajuk yang ketiga, iaitu pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Sebenarnya para pelajar sekalian, tajuk Persekutuan Tanah Melayu sebenarnya berkait rapat dengan tajuk Malayan Union, di mana peristiwa bersejarah yang sangat penting yang berlaku dalam tanah air kita, iaitu Malayan Union yang kita telah lihat tajuk yang sebelum ini. Dan untuk tajuk Persekutuan Tanah Melayu merupakan suatu tajuk yang diberi penekanan sebagai menggantikan Malayan Union yang telah gagal, yang ingin diperkenalkan oleh British, ingin mengubah status tanah air kita dari tanah naungan kepada tanah jajahan. Kemudian sebenarnya pelajar-pelajar harus tahu bahawa Persekutuan Tanah Melayu yang telah dikembalikan oleh pihak British pada tahun 1948 merupakan satu kejayaan yang sangat besar kepada perjuangan orang Melayu khususnya. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebenarnya kalau pelajar-pelajar melihat pada muka surat 103, di sini terdapat sebanyak 7 faktor yang merupakan faktor-faktor ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama berkaitan dengan ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union, sikap politik orang Melayu yang sederhana, dan yang kedua sokongan pegawai-pegawai tinggi British, seterusnya sokongan bekas pegawai-pegawai British, seterusnya gesaan Piagam Atlantik pada tahun 1945, dan selain itu kita lihat Parti UMNO tidak menuntut kemerdekaan pada waktu itu, dan akhir sekali orang Melayu menunjukkan perpaduan yang sangat baik yang terdiri pada semua golongan. Itulah sebenarnya gabungan antara ketujuh-tujuh faktor menyebabkan British sanggup memangsuhkan Malayan Union dan ingin mengembalikan kedaulatan orang Melayu dengan membentuk semula Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948. Di sini sebenarnya apabila pelajar-pelajar melihat peta minda pada setiap subtajuk itu, sebenarnya setiap satu item di dalam peta minda itu telah pun diperincikan perenggan demi perenggan.
sehinggalah anda akan bertemu dengan subtajuk yang lain seperti langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan bagaimanakah Tanah Melayu ini ditarbirkan, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 pada muka surat 106 ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa bagaimanakah sebuah Persekutuan Tanah Melayu itu ditarbirkan. Dan di sini pada muka surat ini sebenarnya sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu telah menggambarkan kepada kita bagaimanakah negara kita pada ketika itu ditarbirkan yang cukup berbeza dengan apa-apa yang ingin dilaksanakan sewaktu gagasan Malayan Union sebelum ini. Baik, para pelajar sekalian, untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, suka cikgu memetik satu petikan yang terdapat dalam media massa yang telah cikgu kumpul di sini, dan kita dengar apakah ulasan yang telah dikemukakan oleh moderator tayangan berkenaan. Tahukah anda apakah faktor pertama pembentukan persekutuan? Persekutuan Tanah Melayu terbentuk hasil ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union. Raja dan rakyat bersatu padu menentang Malayan Union. Mereka mendesak British menghidupkan semula dasar perlindungan. Penentangan orang Melayu dipimpin oleh Datuk On Jaafar. Walaupun sikap politik Melayu yang sederhana menyebabkan British menerima kehendak orang Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu, pendekatan orang Melayu menentang Malayan Union adalah tanpa menggunakan kekerasan. Sokongan daripada pegawai British yang sedang berkhidmat di Tanah Melayu juga menyebabkan pembentukan persekutuan. Mereka membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union. Antaranya ialah Sir Malcolm MacDonald, Sir Edward Jan dan L.D. Gammons. Persekutuan Tanah Melayu juga dibentuk disebabkan oleh sokongan daripada bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Mereka menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Antaranya ialah Sir Frank Swettenham, Sir R.O. Winstead, Sir George Maxwell dan Sir Cecil Clementi. Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut menyumbang ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Apa isi kandungan Piagam Atlantik ini? Menurut piagam ini, PBB tidak menggalakkan penjajahan bentuk baru dengan negara kolonial, memberi latihan kerajaan sendiri atau kemerdekaan kepada penduduk tempatan. Bagaimana? Masih fokus pada tajuk perbincangan kita? Faktor seterusnya ialah UMNO dan Raja-Raja Melayu tidak menuntut kemerdekaan. Mereka hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal seperti PKMM, API, AWAS dan BATAS. Di samping itu, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk kerana semangat perpaduan orang Melayu daripada semua golongan. Pemimpin dan rakyat bersatu menentang penjajahan baru melalui Malayan Union. Baik. Okey, para pelajar sekalian, sebenarnya setiap satu isi daripada peta minda ini dihuraikan daripada apa yang kita dengar daripada moderator tadi. Dia telah huraikan satu persatu sebagaimana yang terdapat dalam buku teks anda. Jadi anda boleh merujuk di situ dengan melihat kepentingan ketujuh-tujuh isi yang membawa kepada faktor-faktor terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baiklah, sekarang kita maju kepada subtajuk seterusnya, iaitu tajuk langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kepentingan tajuk ini sebenarnya merujuk kepada apa yang ingin kita lihat, bagaimanakah Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu ditarbirkan ataupun dijalankan ataupun dilaksanakan. Kalau anda teliti di sini dengan halus, anda akan temui
sebenarnya satu jawatankuasa telah pun ditubuhkan untuk menggerakkan, untuk mentadbir Persekutuan Tanah Melayu itu. Jadi penubuhan jawatankuasa eksekutif merupakan syarat yang pertama yang sangat penting dalam menjalankan Persekutuan Tanah Melayu ini. Baiklah, kita pinjam kata-kata dari moderator ini. Antaranya ialah penubuhan jawatankuasa eksekutif. Jawatankuasa ini terdiri daripada 12 orang ahli seperti pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. Mesyuarat telah diadakan di King's House, Kuala Lumpur. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, orang Melayu telah membuat 5 tuntutan terhadap British. Tuntutan ini muncul selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif. Apa tuntutan tersebut ya? Untuk pengetahuan anda, tuntutan tersebut ialah Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Mereka mahu sebuah persekutuan seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, menolak kerakyatan terbuka Malayan Union, meminta dasar perlindungan dipulihkan dan menuntut supaya kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri diakui semula. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, satu perkara yang penting dalam pentadbiran semasa pentadbiran persekutuan ini dilaksanakan, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah pun mendapat tentangan daripada sebahagian daripada penduduk Tanah Melayu yang terdiri daripada orang dagang dan juga golongan radikal. Anda sewajarnya mengetahui apakah itu konsep orang dagang dan golongan radikal Melayu. Baik, pelajar seharusnya mengetahui mengapakah golongan radikal dengan orang dagang ini sebenarnya menentang pelaksanaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dengan sebab itu mereka telah mencadangkan satu bentuk pentadbiran yang baru, dan kita dengar apakah yang disebutkan di sini. Mereka berpendapat jawatankuasa ini tidak disertai oleh perwakilan orang dagang. Mereka menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh. Bagaimanakah tentangan golongan ini terhadap jawatankuasa eksekutif? Mereka telah menubuhkan All Malayan Conjoint Action dan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada awal tahun 1947 untuk menentang British dan UMNO. Putra diketuai oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik, demonstrasi dan juga mogok. Malah gabungan AMCJA Putra juga telah mencadangkan perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Lihat kandungan Perlembagaan Rakyat pada paparan di skrin. Buat catatan tentang Perlembagaan Rakyat tersebut. Ya, anda sewajarnya mencatat apakah yang dimaksudkan dengan Perlembagaan Rakyat yang telah dicadangkan oleh golongan dagang dan golongan radikal Melayu tadi. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sekarang bagaimana rasanya? Jadi cikgu sekejap lagi cikgu akan paparkan soalan berkenaan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini yang telah dikemukakan oleh Lembaga Perpajakan Malaysia pada tahun 2012. Kita lihat soalan tahun 2012. Okey. Now, kita lihat soalan tahun 2012. SPM tahun 2012. Soalan tahun 2012 kali ini yang berkaitan dengan tajuk yang sedang kita bincang sekarang telah dikeluarkan di bahagian B. Bahagian B iaitu bahagian esei. Bahagian esei. Cuba anda lihat sekarang. Bahagian esei ni nombor 8. Nombor 8 yang telah dipecahkan kepada 3 pecahan. Yang pertama ataupun A, jelaskan usaha-usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian yang kedua ataupun B, mengapakah orang Melayu menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Dan C, jelaskan kepentingan
Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Dia sedikit, soalan ini sedikit cenderung kepada soalan kebat ataupun pada ketika itu disebut sebagai soalan KBKK. Jadi nilainya 6 markah di situ. Okeylah. Sebenarnya cikgu tak rasa risau sekiranya soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincang pada hari ini keluar di bahagian B, sebab anda sebenarnya banyak pilihan. Anda sebenarnya banyak pilihan. Di sini pelajar-pelajar jangan terkejut bahawa bahagian B ini dikeluarkan sebanyak 5 soalan sahaja, sebab pada ketika itu belum lagi sejarah wajib lulus sebab tahun 2012. Selepas tahun 2013, soalan bahagian B telah dikemukakan sebanyak 7 soalan sehingga nombor 11. Sekarang kalau anda lihat di sini sampai nombor 9 saja. Kemudian kertas soalan pun tamat. Jadi cikgu tak rasa bimbang sangatlah sekiranya soalan yang kita bincang pada tajuk episod ini keluar di bahagian B. Jadi anda banyak pilihan. Tapi cikgu bimbang sekiranya soalan-soalan itu keluar di bahagian A, iaitu bahagian struktur, di mana anda wajib menjawab soalan berkenaan. Inilah berkaitan dengan soalan yang pernah dikeluarkan pada tahun 2012 berkaitan dengan tajuk yang kita sedang bincangkan sekarang. Jadi sampailah tahun 2019 belum pun pernah keluar lagi soalan berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, seterusnya kita pergi pada segmen yang terakhir. Kejap lagi anda mencatatlah beberapa soalan latihan sebagai pengukuhan untuk anda menjalankan aktiviti kendiri sebagai senarai semak sejauh manakah anda faham tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 pada bab yang keempat. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebenarnya liputan beberapa soalan latihan berkaitan dengan tajuk ini telah pun kita beri fokus dan tudingan kita semenjak tahun 2018. Begitu juga dengan tahun 2019. Oleh kerana pada tahun itu soalan belum keluar, maka kedua-dua tahun tersebut telah kita fokus tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini. Cuba pelajar-pelajar lihat soalan bahagian struktur, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Anda bacalah seterusnya tu. Ada beberapa soalan yang kita cuba buat latihan soalan struktur. Ini soalan yang keempat ini. Anda boleh baca di sini. Apakah soalan-soalan yang relevan, yang perlu diberi penekanan? Dan bahagian esei, contohnya di sini, soalan yang kelima ini, ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48, mengapakah British bersetuju dengan tuntutan Melayu untuk dimasukkan dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebenarnya banyak soalan yang boleh anda fokuskan di sini. Baiklah pelajar sekalian, anda boleh juga merujuk kepada buku ini, buku Siri Ulang Kaji Pantas, pada muka surat 51, berkaitan dengan tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada beberapa soalan yang telah saya kemukakan di sini beserta dengan jawapan sebagai latihan dan senarai semak untuk anda rujuk. Di sini soalan 10, soalan 11, soalan 12, soalan 13, berkaitan dengan apa yang telah kita bincang tadi. Tindakan AMCJA Putra tadi, yang telah menubuhkan Perlembagaan Rakyat tadi. Soalan ke-14, huraikan perubahan pentadbiran setelah British memperkenal Persekutuan Melayu 1948. Jadi kalau anda telusuri isi jawapan di sini, anda telah nampak apa yang telah kita bincangkan pada episod kali ini. Okey, seterusnya sehingga soalan yang ke-18.
kandungan perjanjian persekutuan, okey, dan seterusnya. Kemudian untuk tajuk pergerakan politik Sarawak dan Sabah ini, kita tangguh setakat tu dulu, disebabkan oleh kekangan waktu dan masa. Jadi cikgu ingin tangguhkan pembelajaran kita pada kali ini setakat itu dulu. Cikgu doakan semoga anda mendapat catatan dan pengajaran pada kali ini, yang kita masih lagi dalam bab yang keempat, pembinaan negara dan bangsa Malaysia, dengan fokus kita kepada tajuk yang kedua, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi setakat itu dulu, semoga kita berjumpa di lain waktu dengan PDPC yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.